Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam slot matematik tingkatan 3 KSSM. Untuk bab yang ketiga, matematik pengguna, simpanan dan pelaburan serta kredit dan juga hutang bersama Cikgu Hanim. Hai semua. Baiklah pelajar, kita telah mempelajari tentang 3.1 simpanan dan pelaburan dan untuk kali ini standard pembelajaran 3.1.3 membuat pengiraan yang melibatkan nilai pulangan pelaburan dan seterusnya menerangkan faktor yang mempengaruhi pulangan pelaburan serta kesannya. Dan kita telah tahu apakah itu ROI iaitu nilai pulangan pelaburan di mana ianya merupakan nisbah keuntungan atau kerugian yang diperoleh daripada suatu pelaburan. Dan ada 3 jenis pelaburan iaitu saham, amanah saham dan juga hartanah. Dan untuk video kali ini, cikgu akan menerangkan tentang hartanah. Jadi, apakah rumus bagi mengira ROI iaitu jumlah pulangan per nilai pelaburan awal darab 100%. Baiklah pelajar, kita mahu melihat apakah pulangan hartanah yang boleh kita dapat. Hartanah yang pertama ialah rumah kediaman. Tak kisahlah rumah banglo ke, rumah teres ke. Yang kedua ialah kedai, lot kedai. Dan yang ketiga dari segi tanah. Tanah getah ke, kebun kelapa sawit ke. Dan pulangan hartanah ini kita boleh dapat dari segi sewa, iaitu kita sewakan ataupun kita dapat keuntungan modal daripada kita jual semula hartanah tersebut. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pulangan pelaburan bagi hartanah ialah 3 keadaan. Yang pertama, keadaan ekonomi. Sekiranya keadaan ekonomi kita baik, maka hartanah akan dibeli oleh ramai orang dan pulangannya juga akan lebih tinggi, lebih baik. Kemudian lokasi. Lokasi ini adalah suatu perkara yang penting juga dalam kita membuat pelaburan dari segi hartanah. Sekiranya hartanah itu ataupun rumah ataupun tanah yang dibeli di kawasan di kawasan bandar, harganya mungkin lebih tinggi berbanding kawasan di luar bandar. Kemudian situasi politik. Situasi politik ini juga penting dalam membawa kepada nilai pulangan pelaburan bagi hartanah. Sekiranya situasi politik kita dalam keadaan yang stabil, maka rakyat lebih mudah untuk membeli hartanah dan pulangannya juga adalah lebih tinggi. Baiklah, untuk contoh yang pertama, pada 1 Januari 2015, Encik Farid membeli sebuah banglo di Perak dengan harga RM800,000. Dia telah membayar 10% wang deposit daripada nilai banglo tersebut. Banglo itu disewakan mulai 1 Januari 2015 sehingga 31 Disember 2025 dengan kadar sewaan RM1,500 sebulan. Pada 1 Januari 2026, dia menjual banglo itu dengan harga RM1,900,000. Bagi pinjaman yang tertunggak pada bank ialah RM520,000, manakala jumlah ansuran yang telah berbayar kepada bank ialah RM640,000. Diberi perbelanjaan, urusan jual beli adalah seperti berikut. Ada kos guaman iaitu RM24,000, duty stamp RM18,000 dan komisen ejen hartanah iaitu RM60,420. Jadi soalan dia agak panjang di sini dan cikgu akan tunjukkan satu persatu bagaimana untuk kita menyelesaikan soalan berkenaan dengan Encik Farid. Jadi apa yang kita perlu cari adalah hitung nilai pulangan pelaburan untuk urusan jual beli Encik Farid. Jadi bagaimana cara dia? Yang pertama sekali adalah kita perlu mencari charge yang perlu dibayar iaitu kos guaman, duty stamp, komisen ejen hartanah. Ini semua nilai yang kita perlu kirakan dahulu. Mari kita kira bersama-sama. Cikgu tulis di sinilah. Charge. Charge yang perlu dibayar ya. Dibayar.
Okey, iaitu 24,000. Okey, hartanah memang nilai dia tinggi ya, tak adalah main 2-30 sen ya. Dia nilai dia memang tinggi. Tengok komisen ejen hartanah pun tinggi iaitu 60,420. Jadi, bolehlah sesiapa nak kerja jadi ejen hartanah ni. Okey, so berapakah caj yang perlu dibayar iaitu 102,420. Okey, ini adalah caj yang perlu dibayar. Okey, jadi sekarang kita lihat pula. Seterusnya, kita perlu cari pula keuntungan modal. Okey, keuntungan modal dia sebab kita dah jual banglo ni tadi. Okey, jadi macam mana kita nak tahu keuntungan? Kita punya jualan adalah 1,900,000. Oh, maaf. 900,000 tak cukup lagi tu. Okey. 1,900,000. Okey, kemudian kita bayar 10% daripada deposit tadi iaitu 80,000. Okey, ni kamu boleh kira. Kemudian dia ada baki pada bank. Jadi bank tadi masih lagi ada baki yang kita perlu bayar iaitu 520,000. Kemudian ada lagi yang kita dah selesai bayaran iaitu 640,000. Serta caj yang kita dah kira tadi iaitu 102,420. Semua ini kita perlu kirakan untuk mengira keuntungan modal kita. Jadi kita akan dapat nilai RM 557,580. Okey, ini adalah keuntungan modalnya. Jadi jumlah sewa sebab tadi sebelum dijual dia dah sewakan. Jadi jumlah sewaan dia, jumlah sewa yang dikutip, okey, dia sewa daripada tahun 2015 hingga 2025. Okey, jadi berapa tahun tu? 11 tahun ya. 11 tahun, jadi kita kira bayaran sewa ni ikut bulan. Jadi 11 tahun darab dengan 12 bulan, jadi kita akan dapat 132 darab dengan sewaan kita iaitu 1,500 untuk sebulan. Maka kita dapat jumlah sewa yang dikutip iaitu RM 198,000. Okey, 198,000. Okey, tak apa jelas ni, cikgu padam balik. Cikgu tulis yang elok sikit ya. Okey, 198,000. Kemudian, jumlah pulangan dia. Okey, jumlah pulangan. Okey, kita ingin ingat untuk jumlah pulangan bagi hartanah kita ada dua sahaja iaitu sewa dan juga pulangan keuntungan modal. Jadinya sewa tambah dengan keuntungan modal lah. Okey. Jadi sewa kita tadi kita dapat 198,000. Okey, 198,000. Oh, kenapa ni? Oops. Sekejap ya. 198,000 tambah dengan keuntungan modal yang kita dah kira ni tadi iaitu 557,580. Maka kita dapat keuntungan modalnya adalah jumlah pulangannya adalah 755,580. Adakah ini ROI? Belum lagi. ROI ni di mana kita tahu tadi ROI ialah jumlah pulangan. Okey, jumlah pulangan per dengan nilai pelaburan awal.
darab 100%. Okey, jadi jumlah pulangan kita dah kira di sini iaitu 755,580 per dengan nilai pelaburan awal iaitu di mana awal Encik Farid beli rumah iaitu 800,000. Okey, 800,000. Apa ni? Okey, 800,000 darab dengan 100%. Jadi tekanlah kalkulator, berapakah nilainya? 94.45%. Untung ni. Banyak keuntungan dia, 94.45%. Jadi inilah cara pengiraan bagaimana untuk kita mengira ROI melibatkan hartanah. Jadi cikgu harap kamu faham dan jelas untuk satu contoh yang telah cikgu tunjukkan, dan cikgu akan berikan latihan kepada kamu sebentar lagi. Okey, sehingga kita bertemu lagi dalam slot yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.